Kasihilah yang muda, hormatilah yang tua. Aduhai muridku sayang, makin ku pandang semakin rindu. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid di rumah, apa khabar? Terima kasih anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran tahap 1. Agaknya siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita berkenalan dengan beliau. Baiklah murid-murid di rumah, jom kita nak mempersilakan Ustazah Rahmawati. Apa khabar Ustazah? Selamat datang ke Didik TV. Khabar baik, apa khabar Nisa? Nisa sihat Alhamdulillah dan Nisa bersemangat. Nisa percaya murid-murid di rumah pun Ustazah bersemangat untuk sesi kita hari ini. Kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam tahap 1. Ustazah, agak-agaknya kan, adakah kita berdua sahaja di sini hari ini Ustazah atau kita akan ditemani oleh murid-murid? Ya, kita hari ini akan ditemani dengan 4 orang murid-murid di dalam Google Meet. Baik, jom kita nak mempersilakan murid-murid. Hai semua, Assalamualaikum. Siapa yang ada dengan kita hari ini Ustazah? Baiklah, keempat-empat murid ini merupakan murid daripada SK Putrajaya Presin 51, iaitu murid yang pertama, adik Nadira Aisyah. Nadira Aisyah. Nadira Aisyah. Lambai sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan kemudian yang kedua, adik Ryan. Apa khabar Ryan? Ryan. Wah, bersedia dan bersemangat. Okey, yang ketiga. Dan yang ketiga, adik kita. Kita ada Fatin Ustazah. Kita ada Fatin. Hai Fatin. Okey, Fatin. Fatin sihat ya, Alhamdulillah. Dan yang keempat Ustazah. Dan yang keempat, adik Wan. Adik Wan, Wan apa Yusof. khabar? Wan Yusof. Assalamualaikum. Terima kasih murid-murid semua bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Terima kasih juga para ibu bapa yang menemani murid-murid bersama-sama dengan kita hari ini ya Ustazah. Yeah. Ustazah, sebentar tadi merdu betul Ustazah suaranya. Apa kaitan dengan topik kita hari ini Ustazah? Baiklah murid-murid, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan Islam tahun 3 yang bertajuk Yang Muda Dikasihi, Yang Tua Dihormati. Baiklah murid-murid di luar sana, sekiranya murid-murid ada buku teks pendidikan Islam tahun 3, murid-murid bolehlah merujuk muka surat 38. Baiklah, nampaknya murid-murid semua dah bersedia. Boleh kita teruskan Ustazah? Silakan. Baiklah murid-murid, insya-Allah pada hari ini isi pelajaran yang akan kita pelajari ialah pengertian hadis dan kepentingannya, terjemahan hadis, adab mengasihi yang muda dan juga menghormati orang yang lebih tua, insya-Allah. InsyaAllah, pastinya murid-murid di rumah ada yang sedang bersedia dengan buku teks masing-masing dan murid-murid dalam talian juga diharapnya semua bersedia. Sebelum itu, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali ke Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Ustazah Rahmawati. Kita akan teruskan topik kita hari ini dengan hadis dan kepentingan yang berkaitan. Silakan Ustazah. Baiklah, terima kasih Nisa.
Baiklah murid-murid di Google Meet dan juga di luar sana. Sekarang kita akan teruskan pembelajaran kita dengan mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan hadis. Baiklah, murid-murid boleh lihat di paparan. Hadis bermaksud semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Ya murid-murid, maksudnya apa saja yang Nabi sebut, apa saja yang Nabi lakukan, apa saja perkataan yang keluar daripada mulut Nabi, apa juga tingkah laku dan sifat Nabi, itulah namanya hadis. Jadi Ustazah harap semua murid-murid dapatlah memahami pengertian hadis ini terlebih dahulu. Baiklah murid-murid, kenapa hadis ini sangat penting dalam kehidupan kita? Hadis penting kerana hadis merupakan sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Ya Nisa, contohnya kalau kita nak tahu hukum solat 5 waktu, mula-mula kita kena rujuk kepada Al-Quran. Al-Quran dekat situ telah termaktub bahawa hukum solat 5 waktu itu adalah wajib. Mungkin ada lagi yang nak tanya, macam mana cara solat 5 waktu itu? Maka bolehlah merujuk hadis untuk mengetahui huraian solat 5 waktu itu dengan lebih terperinci, insya-Allah. Baiklah, kita teruskan. Apakah hadis pilihan kita pada hari ini? Jom sama-sama kita lihat. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Rawah Abu Daud wa Tirmizi. Ya murid-murid, apa maksud hadis yang Ustazah bacakan tadi? Jom kita lihat. Baik. Maksudnya daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abi Daud dan Tirmizi. Ya Nisa dan juga murid-murid di Google Meet dan di luar sana, hadis ini menuntut kita supaya mengasihi dengan orang yang lebih muda daripada kita. Contohnya kanak-kanak, bayi, sesiapa yang lebih muda daripada kita lah, kita hendaklah mengasihi mereka. Kemudian hadis ini juga menuntut supaya kita menghormati orang yang lebih tua, ya Nisa. Siapa orang yang lebih tua tu? Orang yang lebih tua itu adalah contohnya ibu ayah kita, mak kita, datuk, nenek, pakcik, makcik, kakak. Itulah orang yang lebih berusia daripada kita, itulah merupakan orang tua. Ustazah dah terangkan panjang lebar. Sekarang Ustazah nak teruskan dengan slot quiz. Ustazah nak tanya, Ustazah harap semua murid-murid Ustazah telah bersedia. Ustazah nak pilih adik Nadira Aisyah. Nadira telah bersedia? Dah. Okey, baik. Ustazah nak tanya, hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada tempat kosong sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, tempat kosong pengakuan atau sifat baginda. Ustazah ada 2 pilihan di tangan Ustazah Rahmawati. Pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama Nabi dan pilihan yang kedua perbuatan. Cuba Nadira jawab. Nabi SAW. Bagaimana Ustazah? Nabi SAW. Baik, kita Ustazah cuba tampalkan. Kemudian yang kedua Nadira. Perbuatan. Alhamdulillah. Betul. Tahniah Nadira. Ustazah, boleh kita beri bintang untuk Nadira? Ya, boleh. Ustazah berikan token 1 bintang untuk Nadira. Tahniah. Bisa ketampakkan 1 bintang untuk Nadira. Tahniah. Seterusnya, kita ada soalan lagi Ustazah. Baiklah murid-murid. Ustazah dah uji
kamu dengan satu soalan tentang pengertian hadis. Jadi Ustazah harap murid-murid telah pun mengetahui dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan hadis dan kenapa hadis itu penting dalam kehidupan kita. Kalau tak ada panduan, susahlah kita nak merujuk apa-apa hukum di dalam kehidupan seharian kita. Betul. Nak tahu apa hukum, rujuk Al-Quran. Nak tahu huraian terperinci, kita rujuklah Al-Hadis, insya-Allah. Baiklah. Nampaknya murid-murid kita semua sudah pun memahami setakat yang kita belajar pada hari ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sekali lagi. Kita jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita sama-sama nak lihat adab-adab kepada warga yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Jom Ustazah Rahmawati, kita teruskan. Okey, baik. Terima kasih Nisa. Baiklah, murid-murid di dalam Google Meet dan juga di luar sana, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan melihat apakah adab mengasihi orang muda. Macam mana kita nak beradab dengan orang yang lebih muda daripada kita? Baik. Macam mana kita nak tunjukkan adab yang baik terhadap bayi, terhadap kanak-kanak, terhadap adik kita? Macam mana kita kena perlakukan terhadap mereka? Jom kita lihat ya Jom Nisa. sama-sama. Okey, yang pertama, mewujudkan hubungan yang baik. Jadi, kita selaku orang yang lebih tua daripada adik kita, daripada bayi, daripada kanak-kanak, kita hendaklah mewujudkan hubungan yang baik. Macam mana mewujudkan hubungan yang baik tu ya Nisa? Macam mana ya Ustazah? Janganlah kita suka cari pasal dengan adik kita. Baik. Kalau nampak adik tu, bayi tu menangis, janganlah pula kita lagi marah-marah dia. Ya. Kita kena sayang. Kita kena sayang dia. Kita hendaklah mengamalkan adab mewujudkan hubungan yang baik dengan adik kita, dengan orang yang lebih muda daripada kita ni setiap masa. Kan sentiasa istiqomah. Jangan kejap nak baik, kejap tak nak baik. Kejap nak baik, kejap tak nak baik. Baik. Okey, kemudian contoh yang kedua, adab mengasihi orang muda yang kedua adalah contoh teladan yang baik. Kita selaku abang ataupun kakak kepada adik kita, kita lebih dewasa, lebih tua daripada mereka, kita hendaklah menunjukkan contoh teladan yang baik terlebih dahulu. Kita nak adik kita jadi baik, jadi kakak dengan abang kenalah tunjukkan dulu contoh yang baik. Jangan pula kita perangai tak baik tapi kita nak suruh adik kita jadi baik. Kita dulu kena tunjukkan contoh yang baik kerana yang tua ni merupakan contoh teladan kepada yang muda. Baik. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita melihat orang yang lebih muda daripada kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Okay, kita nampak kanak-kanak, tengok adik kita, kita janganlah pandang selek. Tu mentang-mentang kita senior kan otak, kita pun nak tengok pandang selek jangan mata. Nak kacau Nak adik-adik. kacau-kacau. Tak boleh. Kita hendaklah memerhati, melihat kanak-kanak dan juga orang yang lebih muda daripada kita dengan pandangan mesra yang penuh kasih sayang. Okay, jangan tunjuk muka garang ke, melirik-lirik mata tajam, tak boleh. Kemudian kita juga hendaklah berbicara dengan nada yang mesra. Kena cakap elok-elok dengan adik kita. Sebabnya apa? Nanti kalau kita bercakap dengan nada yang kasar, nanti dia pun akan tirulah. Dia akan tiru apa yang kita buat. Kakak boleh je cakap macam tu, kakak boleh cakap kasar. Takkanlah dia pun nak cakap yang baik-baik sebab contoh dia, kakak abang dia pun cakap kasar dengan dia. Sebabnya kita ni merupakan contoh teladan kepada yang lebih muda. Dan kemudian menasihati dengan kata-kata yang baik.
Contohnya, kita kat rumah sedang belajar. Adik kita buka TV kuat-kuat. Macam mana kita nak tegur adik kita? Kita kena cakap elok. Adik, boleh tak tolong perlahankan volume TV tu? Kakak nak belajar lah, tak boleh nak fokus. Terganggu. Jangan pula awak marah adik. Wah adik, asal kau memekak tu? Tak Takut boleh. nanti adik tu cikgu. Adik tu pun terkejut. Dia silap-silap dia buka lagi kuat volume Nanti tu. adik menangis macam mana Ustazah? Nanti dia buka lagi kuat. Okey, baiklah. Kita ulang kaji dulu. Baik. Ustazah mahu Ryan cuba sebutkan satu contoh adab mengasihi orang muda yang Ustazah dah sebutkan tadi. Ryan. Silakan Ryan. Ryan. Sebutkan satu contoh, baca balik adab mengasihi orang muda. Menyayangi adik. Ya, menyayangi adik. Okey, bagus. Baiklah, seterusnya Ustazah nak tanya Fatin. Fatin, cuba sebacakan balik apakah adab mengasihi orang muda. Contoh teladan yang baik. Ya, betul. Bagus. Teladan yang Contoh baik. teladan yang baik. Seterusnya Ustazah nak dengar suara Wan Yusof. Wan Yusof, sebutkan satu contoh adab mengasihi orang muda. Mesra. Mesra. Mesra, ya betul. Dan lagi satu Ustazah nak tanya Nadira, boleh tolong bacakan satu contoh adab mengasihi orang muda selain yang kawan awak dah sebutkan tadi. Wujudkan hubungan baik. Ya, betul. tahniah Bagus. semua. Tahniah. Semuanya dah faham dengan apa yang Ustazah Rahmawati terangkan setakat ini. Baiklah, Baiklah. Ustazah, nampaknya mereka semua dapat menjawab dengan baik. Adakah kita nak beri ganjaran bintang kepada semua? Ya, betul Nisa. Boleh. Semuanya layak mendapat token bintang. Tahniah. Tahniah semua. Okey, tahniah semua. Saya akan berikan bintang kepada Ya, semua. semua layak mendapat bintang daripada Ustazah Rahmawati. Baik. Okey. Dah. Baik. Jom kita teruskan. Okey. Baiklah. Kita teruskan lagi. Tadi Ustazah dah terangkan adab menghormati orang yang lebih muda. Sekarang kita nak tengok apa dia adab menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Apabila kita berjumpa orang yang lebih tua daripada kita, ayah kita, ibu kita, atuk, nenek, pakcik, makcik, apa yang kita kena buat? Macam mana kelakuan kita terhadap mereka ya Baik. Nisa? Kita tengok yang pertama, memanggil dengan panggilan terhormat. Contohnya awak nampak makcik tu tengah menyapu, tukang sapu tengah menyapu sampah. Awak kenalah tegur elok. Jangan pula awak cakap, "Oi makcik tua, kau buat apa tu? Sibuk-sibuk nampak menyapu." Tak boleh. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Tak elok. Kita kenalah panggil makcik tu dengan panggilan yang terhormat. Contohnya nama makcik tu Makcik Jamila. Kita panggil lah, "Assalamualaikum Makcik Jamila. Makcik tengah menyapu ya. Saya tumpang lalu boleh?" Kenalah cakap kata-kata yang baik. Ya, kata-kata yang baik. Memanggil dengan panggilan yang terhormat. Kemudian apakah adab menghormati orang tua? Yang kedua iaitu taat dengan orang tua. Contohnya kita sebagai murid, ibu bapa kita adalah orang tua kita. Bila ibu ayah suruh belajar rajin-rajin, kena belajar rajin-rajin. Bila ayah kata jangan ponting, jangan ponting. Ayah kata baca buku, kena baca buku. Kerana apa? Apa saja arahan daripada orang tua kita, daripada ibu dan ayah kita, semuanya adalah untuk kebaikan kita. Tak ada ibu ayah yang nak anaknya jadi tak baik, yang tidak berjaya. Kerana ibu bapa kita ni orang yang lebih banyak pengalaman, lebih lama hidup daripada kita, lebih banyak makan garam orang kata Nisa kan. Jadi kita hendaklah taat kepada orang tua. Okey, kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Sopan santun dalam berbicara. Kita sebagai murid, contohnya dekat sekolah, kita murid tahun 3. Ada kakak abang senior tahun 4, tahun 5. Jadi kita hendaklah sopan santun berbicara.
cara. Kena cakap elok-elok dengan kakak, dengan abang. Sama Baik. juga dekat rumah. Kita ada orang yang lebih tua daripada kita. Ada ibu, ada ayah. Kena bersopan santun dalam setiap pertuturan kita. Jangan sengaja nak menyakiti hati orang. Macam Nabi SAW, dia kalau bergurau pun tak ada pun sampai tahap menyakiti hati orang. Baik. Bergurau kena berpada-pada. Jangan Baik. sampai ada hati yang terguris. Baik Ustazah. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi yang seterusnya, meminta nasihat dan bimbingan. Okey, kita selaku orang yang lebih muda, kita bolehlah meminta nasihat dan bimbingan daripada orang yang lebih tua daripada kita. Ya. Awak contohnya nak minta tolong, nak tanya tips kepada kakak abang di sekolah, macam mana nak hafal sifil, macam mana nak jawab matematik, nak buat karangan. Kita macam baru nak belajar buat karangan, tak tahu kan, nak buat ayat macam mana, nak buat membina ayat bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Bolehlah kita merujuk, minta nasihat dan bimbingan daripada kakak abang yang lebih senior di sekolah. Baik. Tak salah, kakak dengan abang tahun 4, tahun 5 tu lagi seronok bila adik-adik tahun 1, tahun 2, tahun 3 ni datang jumpa diorang, nak jadikan diorang mentor, nak minta tunjuk ajar pelajaran. Diorang sangat suka. Saling membantu ya Ustazah ya. Baik. Ya, betul. Seterusnya, dahulukan orang tua dalam semua hal. Jadi kita apabila selaku orang yang lebih muda, apabila ada orang yang lebih tua di hadapan kita, kita hendaklah mendahulukan mereka dalam semua hal. Baik. Contohnya, kalau dalam keadaan di meja makan, ibu ayah kita ada nak makan juga, kita pun ada nak makan juga. Baik. Jadi kita hendaklah mendahulukan ibu dan ayah kita untuk mencedok nasi terlebih dahulu. Bila ibu ayah kita dah cedok nasi, barulah kita pula senduk nasi tu. Baik Ustazah. Ya. Seterusnya Ustazah. Okay, seterusnya memberi salam. Tak kira orang tua mana pun yang kita jumpa, kenal tak kenal, asalkan dia orang Islam, Ya. kita hendaklah mendahulukan dengan memberi salam. Tanda kita ni yang muda menghormati orang yang tua. Tak kira orang itu kita kenal atau tak kenal, kita hendaklah memulakan dengan memberi salam, dengan syarat dia tu orang Islam lah. Betul. Okay, kemudian bersikap lemah lembut. Jadi orang yang lebih muda ini hendaklah bersikap lemah lembut kepada semua orang tua yang dia jumpa. Jangan berkasar. Ya, jangan berkasar. baik. Bersifat lemah lembut itu ialah merupakan sikap Rasulullah SAW. Jadi Baik. kita hendaklah mencontohi Nabi SAW dalam segenap kehidupan kita. Tak kiralah orang itu tak baik dengan kita ke, dia penjahat ke apa ke kan. Kita hendaklah cakap elok-elok. Kemudian ringan tulang untuk membantu. Jadi anak-anak di rumah, kalau ibu ayah tengah sibuk mengemas rumah, kena sama-sama bantu. Betul. Ibu ayah tengah lipat kain, kena bantu lipat kain. Ya. Kakak tengah jemur baju, tolong kakak jemur baju. Abang tengah menyapu sampah, kita sama-sama tolong Sama-sama, menyapu baik. sampah. Jangan pula bila mak awak sapu sampah, awak lagi pergi campak sampah banyak. Jangan macam tu ya. Kita hendaklah Sama-sama membantu. hendaklah. Baiklah. Kita nak pergi kepada aktiviti seterusnya Ustazah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan kesan menghormati orang yang lebih tua. Baik, Mari Ustazah. kita lihat. Baiklah, yang pertama, wujud kasih sayang antara yang muda dengan yang tua. Baik. Bila kita beradab, insya-Allah kasih sayang akan wujud antara orang yang tua dan juga orang yang muda. Kemudian hidup pun lebih diberkati kerana orang yang tua dan juga yang muda saling beradab. Baik. Dan seterusnya, jiwa kita pun memperolehi ketenangan dan tiada rasa gundah gulana. Ya. Dan seterusnya, orang yang beradab terhadap yang muda dan juga yang tua akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah mendapat ganjaran pahala. Dan seterusnya, kehidupan masyarakat akan lebih harmoni kerana orang tua dan muda saling beradab antara satu sama lain. Baiklah Ustazah. Jom kita nak pergi ke aktiviti seterusnya. Okay, baiklah, kita teruskan dengan kesan mengasihi orang yang lebih muda. Apa dia ya Nisa?
Yang pertama, disayangi dan dihormati. Bila Baik. orang tua menghormati, menyayangi yang lebih muda, secara automatik yang lebih muda tu akan menyayangi. Dia sayang dengan kakak abang dia, dia sayang dengan ayah dia. Baik. Kemudian keluarga pun hidup bahagia. Dan seterusnya, masyarakat hidup aman, tiada kucak-kacir, tiada pergaduhan. Dan seterusnya, orang muda lebih sopan sebab dia tengok orang yang tua daripada dia, kakak, abang, ayah dia lebih bersopan pada dia, dia pun sama-sama nak ikut bersopan. mengikut Dan contoh akhir yang baik. sekali, wujud kerjasama dalam semua urusan. Contohnya nak kemas rumah, bila semua saling bekerjasama, elok saling bantu-membantu, maka dia nak kemas, urusan nak mengemas rumah tu pun berjalan dengan lancar. Insya-Allah. Fikirkan. Baiklah. Ustazah harap semua murid telah bersedia. Agak-agak Ustazah nak tanya siapa? Okey, baiklah. Ada murid-murid yang ingin menjawab. Ustazah nak tanya siapa ya agak-agak? Cuba angkat tangan. Ada siapa-siapa nak cuba menjawab? Murid-murid dapat lihat kita Okey, ada murid-murid satu ada lihat. situasi Ustazah. Ya, ada satu situasi di slide, iaitu situasi yang pertama, adik menangis secara tiba-tiba. Alamak, nak buat apa, Apa Ustazah? yang kita kena buat dia bila kita nampak adik kita tiba-tiba menangis? Ustazah nak tanya Fatin lah. Fatin, Ya. apa yang awak buat bila tiba-tiba awak tengok adik awak menangis? Saya akan cuba memujuk dia, Memujuk dia. tepuk di belakangnya Ya. dan susu. Ya, betul. Tahniah, tahniah. tepat. Ustazah bagi dia 1 bintang. Satu bintang lagi untuk Okey. Fatin. Murid di rumah pun boleh cuba ya menjawab soalan. Baiklah, Okey. seterusnya Ustazah. Baiklah, seterusnya Ustazah nak tanya siapa ya? Ustazah nak tanya Ryan lah. Ryan. Ryan. Ya, Ustazah. Okey, macam mana, apa yang awak buat apabila awak tengok ibu awak sedang siram pokok sorang-sorang? Apa yang awak nak buat? Saya sama-sama menolong ibu menyiram pokok bunga. Ya, Ya, betul. Tahniah tepat. tahniah. Ustazah bagi 1 bintang untuk Ryan. Ya, Ryan dapat betul. 1 Kalau bintang. kita Warna apa? tengok ibu kita sedang siram pokok, kita pun kenalah sama-sama bantu ibu siram pokok. Jangan pula kita pergi datang, pergi patahkan pokok ibu ke. Ya, Jangan betul macam tu tu. ya. Okey. Baiklah Ustazah, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Khusyuk murid-murid di rumah melakukan aktiviti bersama-sama dengan kita. Jadi saya nak minta Ustazah untuk berikan rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Baiklah murid-murid, Ustazah harap awak semua telah pun memahami semua isu pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini dan bertekad untuk mengamalkannya setiap masa di dalam kehidupan kita. Janganlah pula kita ada hari rasa nak sayang adik, ada hari tak nak sayang adik, ada hari nak hormat ibu ayah, ada hari tak nak hormat ibu ayah. Tak boleh macam tu. Kita hendaklah mengamalkan semua adab terhadap orang muda dan juga adab terhadap orang yang lebih tua secara istiqamah dan berterusan, kerana akhlak Nabi itu sangat indah, sangat bagus. Ya, Jadi betul. kita hendaklah sentiasa mencontohi Nabi SAW sepanjang setiap saat kehidupan kita. Betul tu Ustazah. Ustazah, sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, ada satu lagi kuis Ustazah. Di papan kita di sebelah sana ada satu soalan. Mungkin ada murid yang nak cuba jawab Ustazah. Ya, Ustazah nak tanya siapa ya? Ustazah nak tanya, ada murid nak cuba menjawab? Nadira ke Wan Yusof ke, kalau nak jawab boleh angkat tangan. Ya, Ustazah nak tanya. Soalannya Ustazah, soalannya di Okey. situ. Soalan dia, berikut merupakan bukan antara adab mengasihi orang yang muda kecuali berbicara dengan nada. Okey, Ustazah nak tanya Wan Yusof. Wan Yusof. Boleh cuba menjawab? Apa jawapan dia? Ada 2 jawapan, maaf. Iaitu angkuh ataupun mesra. Pilih salah satu, Wan Yusof. Mesra. Ya, Mesra. jawapan dia mesra. Betul, tahniah. Jadi 1 bintang untuk Wan Yusof Ustazah. Ya, 1 bintang untuk Wan Yusof. Tahniah. Tahniah. Ustazah, sekarang ni barulah saya nak tanya pentaksiran secara keseluruhan untuk murid-murid yang menyertai kita pada hari ini Ustazah. Baiklah,
Alhamdulillah semua murid pada petang ini telah berjaya menjawab semua soalan yang telah Ustazah Rahmawati berikan dan semua Ustazah dapati telah faham dan layak mendapat dapat sama bintang. Semua layak bintang. mendapat 2 bintang. Nadira pun dapat kerana 1 lagi bintang. Ya, Nadira pun secara automatik mendapat 2 bintang. Jadi setiap murid layak mendapat 2 bintang. Tahniah. Tahniah semua. semua. Terima kasih Ustazah. Bagaimana pula dengan murid-murid yang lainnya nak mendapatkan bahan pembelajaran kita pada hari ini Ustazah? Baiklah, murid-murid di luar sana, sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat tentang bahan pembelajaran kita, bolehlah melayari di dalam laman web KPM Sumberku. Ya. Murid-murid di rumah ataupun dalam Google Meet boleh minta bantuan ibu dan bapa ya untuk kepautan yang tertera di kaca televisyen untuk dapatkan bahan latihan pengukuhan. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak-banyak Ustazah Rahmawati dari SK Putrajaya Presin 51. Terima kasih murid-murid di Google Meet kerana bersama-sama dengan kita hari ini. Terima kasih murid-murid di rumah. Semoga kita jumpa lagi. Teruskan menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum kawan-kawan. Kawan-kawan, bagaimanakah cara untuk kita mudah menghormati orang lain ya? Pertama sekali, kita perlu menghormati Allah Ta'ala, kemudian para rasul, ibu bapa dan orang sekeliling kita. Kawan-kawan bertanya khabar, mempelawak orang lain serta melayan mereka merupakan segala kebaikan yang menunjukkan rasa hormat. Menutup mulut ketika menguap dan berpaling apabila bersin merupakan salah satu cara menunjukkan tanda hormat. Kawan-kawan, kadang-kadang orang tua tidak sekuat seperti yang disangka. Membantu mereka mengangkat barang merupakan salah satu cara menunjukkan rasa hormat terhadap mereka. Jom kawan-kawan, kita terapkan nilai menghormati kepada orang lain. Didik TV KPM